So guys, ini adalah Infinix Zero 5G dan ini adalah buat julung kalinya kita bawakan peranti daripada jenama ini dekat channel studio kita ini. Di mana korang boleh dapatkan peranti Infinix Zero 5G ni pada tanda harga RM1099 sahaja untuk varian 8GB RAM dengan 128GB storage. Dan setelah menggunakan peranti ini selama beberapa ketika, aku boleh katakan for the spec, for the performance, for the price, ini adalah sebuah peranti yang boleh dikatakan sangat-sangat menarik. Jadi kalau korang tahu lebih lanjut tentang Infinix Zero 5G ni, apa lagi masa lagi? Let's check it out. So, dari segi design, aku boleh katakan apa yang cuba diketengahkan oleh Infinix Zero 5G ni adalah sangat-sangat unik. At least untuk sebuah jenama yang aku boleh katakan agak baru, at least untuk aku. Dan untuk sebuah peranti kita boleh katakan dari segmen kelas mid-range. Di mana ia hadir dengan desain belakang jenis uniframe, di mana cover belakang dan juga dia punya frame kelilingnya tercantum sekali. Senang cerita dia adalah macam unibody macam tu. Dan walaupun ia dibina daripada plastik, ia tetap nampak unik, di mana dengan unique curve design, sekali pandang aku boleh katakan dia saling tak tumpah seperti design yang ada pada peranti flagship Oppo, iaitu Oppo Find X3 Pro yang lepas, terutamanya di bahagian kamera modul. Memang nampak smooth habis. So far dari segi punya perasaan feels in hand, aku boleh katakan terasa selesa. One-handed user memang sangat-sangat menarik. Dan again, aku boleh katakan untuk segmen kelas dia, this phone sangat-sangat cantik, sangat-sangat unik. Tak terasa plastiki, tak terasa murah untuk segmen kelas dia. So, paparannya 6.78 inci LTPS display Full HD Plus dengan kadar segar semulanya adalah 120Hz. So, untuk this kind of panel, actually aku rasa ini adalah first time aku mencuba ataupun mengexperiencekan panel LTPS ni. Aku boleh katakan ini adalah sebuah paparan, at least untuk mid-range phone yang sangat-sangat capable. Di mana sepanjang penggunaan aku, ia adalah sebuah paparan yang cukup besar, cukup jelas, cukup responsif dan bagi aku cukup berkualiti. So, tak kira lah sama ada untuk kegunaan navigasi ke, melayani media ke, mahupun bergaming geng, paparan ini mampu mendeliverkan kualiti yang aku boleh katakan cukup memberangsangkan. So, dari segi dia punya paparan juga, aku boleh katakan agak minimalis ataupun agak 2022 macam tu, di mana dia hadir dengan punch hole selfie kamera di bahagian tengah dekat atas dan juga dagu ataupun bezel yang boleh aku katakan agak tipis. Cumanya satu je aku punya komplain, aku mungkin boleh katakan dia hanya hadir dengan kecerahan brightness sekitar 500 nits. So untuk kegunaan indoor should be more than enough, tetapi untuk kegunaan outdoor mungkin korang akan struggle sikit. Tetapi overall untuk paparan ini aku boleh katakan quite impressive. So, dari segi dia punya user interface ataupun dia punya operating system, untuk peranti Infinix ni, at least untuk Zero 5G ni, dia hadir dengan XOS 10 berasaskan Android 11 dan ini adalah first encounter aku untuk this kind of UI macam tu. So far aku boleh katakan dia lain daripada lain, dia unik sikit, dia ada penambahbaikan yang aku boleh katakan agak menarik, yet still bukanlah sesuatu yang janggal sangat untuk first time user. Di mana ia hadir dengan pelbagai tweak ataupun function seperti dual pull down punya shades, option untuk menukar tema di Extreme dan juga di dalam setting terdapatnya pelbagai useful special function seperti virtual RAM expansion dan juga multitasking. Dan untuk virtual RAM expansion ni korang boleh maksimumkan additional up to 5GB of RAM. So korang boleh dapat lebih kurang total 8 tambah 5, 13GB of RAM in total. Cumanya satu komplain yang aku mungkin boleh katakan aku agak nitpicking adalah dari segi fungsi pull down anywhere for notification punya shades, di mana kebiasaan untuk peranti Android lain kita boleh ataupun at least kita ada option untuk buat perkara demikian, di mana untuk XOS ni kalau korang tarik ke bawah dia akan keluar dia punya searching, itu saja. Korang tak boleh nak set upkan untuk tarik dia punya notification shades lah. Means that kalau korang nak tarik perkara tersebut, korang kena literally tarik daripada dekat bahagian atas ini. Selain daripada itu, aku boleh katakan untuk sebuah first time user untuk XOS ni, boleh aku katakan dari segi functionality dia pelbagai dan taklah pelik sangat untuk dioperasikan. So far so good. So, dari segi speaker ataupun audio macam korang dengar tadi, dia hadir dengan single bottom firing speaker, senang cerita mono speaker, dan dia juga hadir dengan headphone jack dekat bawah ni, so tak ada masalah sangat.
So dari segi dia punya kualiti bunyinya, aku boleh katakan untuk sebuah mono speaker cukup kuat, cukup lantang. Cumanya dari segi dia punya tuning tu aku boleh katakan average sahaja. Dan untuk lagu-lagu yang mungkin high pitch sikit, korang mungkin akan dengar sedikit distortion. Tetapi selain daripada itu, aku boleh katakan ini adalah sebuah speaker yang aku boleh katakan cukup memuaskan. So dari segi kamera, Infinix Zero 5G ni hadir dengan setup triple kamera belakang, 48 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel kamera telefoto dan juga 2 megapiksel kamera yang tidak diberikan spesifikasi, tapi aku assume dia adalah depth punya sensor lah. Sebab apa dekat phone ni tak ada apa-apa macro mode. Dan untuk selfie kamera dia adalah 16 megapiksel. Cumanya aku notice satu benda adalah dia punya selfie kamera dia tak ada apa-apa autofocus. So should be dia adalah fit focus. Tetapi how does the quality? Korang boleh komen kat bawah. So lepas ni kita akan test sampel-sampel shot lain. Korang boleh komen dekat bawah okey ke tak okey untuk Infinix Zero 5G ni. Let's go. So guys, macam mana guys tentang kamera Infinix Zero 5G ni? Pada pendapat aku, ia adalah sebuah setup kamera yang capable. Cumanya dia ada beberapa perkara yang aku boleh notice. Yang pertama adalah kalau korang boleh nampak bangunan ni, warna dia tak semerah yang seperti sepatutnya. Jadi warna dia tu nampak lebih wash out atau natural. Jadi mungkin bagi setengah orang adalah okey, senang nak edit. Tapi mungkin bagi setengah orang mereka suka yang lebih saturated lah. Selain daripada itu, dia ketiadaan ultra wide angle punya kamera. So again, personal preference. Tapi bagi setengah orang mungkin itu adalah penting. Tapi ia tiada ultra wide angle kamera. Dari segi selfie kamera, walaupun ketiadaan autofocus, tetapi most of the time it could handle exposure dan juga dynamic range quite well. Overall dari segi dia punya bokeh aku boleh katakan hit and miss. Kalau anda kata korang ambil simple punya background, dia boleh menghasilkan bokeh yang quite nice. Tapi kadang-kadang hit and miss jugalah. Tapi most of the time, this setup kamera mampu menghasilkan kualiti gambar dan juga video yang boleh dikatakan quite memuaskan untuk kelas segmen dia. Walaupun korang boleh komen dekat bawah okey ke tak okey untuk kamera Infinix Zero 5G ni. Let's go. Now bercerita pasal prestasi ataupun performance. Ini aku boleh katakan antara kekuatan yang hadir pada peranti ini, di mana dia hadir dengan MediaTek Dimensity 900 dengan 5G, dia hadir dengan RAM LPDDR5 dan juga storan UFS 3.1. So untuk sebuah mid-range dalam kelas harga dan kelas segmen ini aku boleh katakan one of the best dekat dalam pasaran setakat ini. Di mana dari segi day-to-day activity aku, tak kisahlah buat apa multitasking sekalipun ataupun bergaming macam Genshin Impact sekalipun, ia adalah sangat-sangat memuaskan. Di mana bagi siapa-siapa yang concern dari segi Antutu benchmarking, ia boleh mendapatkan markah sekitar 480,000 geng. Again, menjadikan ia antara peranti mid-range 2022 yang aku pernah cuba yang terbaik dari segi prestasi dan kelas harga dia. Selain daripada itu, untuk most of the regular game seperti Mobile Legends ke, PUBG Mobile ke, korang boleh mainkan ataupun boleh maksimalkan pada grafik setting yang aku boleh katakan agak tinggi geng. Ditambah pula dengan bateri berkapasiti 5000 mAh dengan pengecasan pantas Infinix 33W. Overall lah, one day usage memang tak ada masalah. Dan bila mana korang nak charge, dia boleh aku katakan cukup pantas. So dari segi dia punya performance, again, untuk sebuah peranti berharga RM1,099, ini adalah sangat-sangat impresif. So, kesimpulannya, untuk first time experience aku, pengalaman aku punya approach dengan jenama Infinix, dan ini adalah untuk modelnya Zero 5G,
ia adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat menarik dan juga pleasant punya experience. Di mana untuk most of the part untuk peranti ni aku boleh katakan aku sangat-sangat impressed, sangat-sangat boleh dikatakan sangat-sangat suka. Cumanya hanya dengan beberapa kekurangan yang aku boleh katakan aku boleh terima, tetapi kekurangan tu still ada. Contohnya ketiadaan ultra wide angle punya kamera. So, yang paling penting bagi aku adalah for the price again RM1099, kini korang dah boleh dapatkan sebuah mid-range performer sebagus ini, geng. Dah lah korang dapat LPDDR5, dapat pula UFS 3.1, ada 5G pula tu, senang cerita future proof lah kan. Dan again for the price, korang takkan dapat dah benda ini dekat phone-phone lain sekelas harga dia ni. So itu adalah pendapat aku untuk Infinix Zero 5G ni. Apa pula pendapat korang? Korang boleh kongsikan dekat ruangan komen dekat bawah. So guys, kalau nak kata korang suka video-video perkongsian macam ni, jenama-jenama yang agak rare dekat channel kita ni, korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.